Entah. Alright. Meja akan record, lepas tu Meja akan masukkan dekat YouTube. Okay. So suara clear kan? Clear. Yang nampak ni pun clear? Okay, nampak. Alright. So bismillah. So nombor 3 cell cycle. So A ni show G1, B S, C G2, D ni mitotic phase. Okay, so A1 tu dia nak identify the phases A, B and C. So phase A G1, phase B S, phase C G2. Okay, alright kan? Tak ada bantahan kan? Alright. Okay. So next states what happens during phase C. Means G2 tu lah kan. So during phase C, mitochondria are highly replicated and nuclear envelope bond the nucleus. But Raf ada tanya madam which answer yang madam prefer. So ni ada lagi satu, centrosome duplicate and mitochondria are highly replicated. So boleh ambil jawapan ni juga. Okay, tak laju kan? Alright. Okay je. So next, nombor 3, name the process of the cell cycle that causes the cytoplasma to divide. So cytokinesis. Ni lah, tu kan cytokinesis. The division of cytoplasma to form to separate daughter cells. Ni. Okay, next kita pergi B. Name two parts in plant where cells actively dividing by mitosis. Part yang dekat tumbuhan yang aktif membahagi lah kan. So shoot tips and root tips sebab dia tengah nak nak bercambah kan. So ada lagi satu vascular cambium. Inilah dekat area yang dia actively dividing. Ni. Okay. Clear? Alright. Clear. Next, state two importance of mitosis. Importance of mitosis are to facilitate growth and cell replacement. So ni lah dua. Tapi ada lagi dua. So mana-mana jawapan kawan-kawan yang ada dapatlah 2 markah kat sini. Untuk soalan ni kita tak boleh point kan? Untuk jawab ni. So macam ni lah. Boleh ya point? Sebab dia kata stick. Okay, states. Ni state. Okay, state. States. Macam ni lah. Yang tu explain. Okay. To facilitate growth, cell replacement, to facilitate asexual reproduction, to maintain the stability of genetic, or to maintain the number of chromosome. Okay, that's all. Terima kasih. Yay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ralph. Welcome guys. Okay, next. Okay, kita pergi Mitosis. seterusnya. Ais. Bentang yang kedua. Okay, jap. Fana punya. Okay. Queen. Start. Okay. So, dulu ke? Aisyah dulu. oh. It's okay, Fana. Apa cakap? Aku dulu Yes. Okay, nampak tak? Nampak. Dia cakap sini, figure 3 show the amount of DNA in cell during cell division. So, dia tanya, state the type of cell division shown in figure 3. So, jawapan dia mitosis.
Ada apa soalan? Benar. Okay. So reason dia sebab the amount of DNA in the daughter cell is identical to the parent cell. So dia kata what is the significance of the process? Maksudnya dia apa importance of the process kan? So untuk produce identical daughter cell. Yeah. Next, name the phase that occur between P and Q. P and Q. So jawapan dia interface. Sebab so dekat sini baru berlakunya mitosis. Mitotic phase. So next, dia kata state the condition of DNA in B1. B1 maksudnya dekat interface ni macam mana DNA punya ni kan. So dekat interface ni DNA akan replicated. Next. Based on the level in figure 3, take the stage where chromosome align at the equator plane. So, mitotic phase kan dekat sini kan, mitosis dah dekat sini. So, dia akan jawapan dia akan Q dengan R. Chromatin condense pun akan Q dengan R juga sebab semuanya berlaku dekat sini. Histochromatic separate pun dekat QR juga. So, next soalan dia, if there are 20 chromosome in cell, how many pairs of chromosome are produced at Q? Kat Q ni kan berlakunya mitosis. So, dia tanya berapa pair. Maksudnya kan kalau ada 20 kromosom, kita bahagikan 2 untuk dapat macam like, satu, faham tak pair. Dia nak pair kan. So, 10 pairs lah. So, each daughter cell pun akan dapat 10 pairs sebab kan dia mitosis is identical. Daughter cell dia akan identical to the parent cell. Itu je. Soalan? Nak tanya, Boleh. boleh tak terangkan gambar raja tu? Gambar raja tu. Maksudnya macam mana face dia ni sini. Kita nak tahu dia mitosis atau meiosis. Macam mana nak tahu dia mitosis ke mitosis? Macam mana cakap? Sebab kalau kita tengok kan interface berlaku, lepas tu berlakunya mitosis ke meiosis kan. So macam mana cakap? Kan dia daripada 2 dia akan dapat, kan dapat 4 kan. Tapi kan kita akan dapat 2 daughter cell kan nanti lepas habis the mitosis. Faham tak? Saya cakap. So setiap lepas habis macam mana cakap? How to explain? Kan nanti ada klip, tahu tak? Kan last kali akan dekat apa ni? Anaphase. Dekat telophase, yes. Kat telophase kan akan ada cleavage furrow. Lepas tu nanti dia tu akan bahagi 2. Kita akan dapat 2 sel. So, dalam setiap sel tu akan ada 2 sebab tu dah ada jadi 4. Sekejap, yang P tu yang kosong ke P tu kan? Macam mana kita nak tahu dia punya, yang tu dia apa? Interface ke apa ke macam tu. Kita nak tahu. Faham tak? Macam mana? Dia macam kalau QQR tu face apa? Macam P ke Q tu face apa? Sebab kita tengok dekat Sebab dia lama kot.
Kalau yang dekat QR tu kan, yang tu boleh tu jadi betul. Profes 1 kan? Sebab interface kan lama. Sekejap, tadi Aisyah Akila tanya. Yang dekat Q ke R tu Profes 1 kan? Tak. Ni dia kira apa tu? Mitosis tu apa? Mitotic phase. Salah. P ke Q tu ialah interface Ha. Oh. Tengok time je Amy. Interface lama. Yang lain tu semua sekejap je. Okay, faham. Oh, macam tu. Okey. Lagi? Ada lagi? Pasal kan korang kata kenapa dia interface kan? Sebab dia kata cell division. So cell division kan akan termasuk interface dengan mitotic phase. Bukan dia cakap kecuali lah dia cakap cell during mitosis. Barulah dia akan spesifik ada anaphase, telophase, bla 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 macam tu. Okay, faham. Faham. Thank you. Faham. Terima kasih. Okay, beri tepukan. Okay, untuk next. Rumah aku bising sikit tau. Kalau dengar tu apa? Ana lepas ni. Sekejap Nampak tak? Mana ni? Sekejap. Aku belum present kan? Nampak tak? Nampak. Okay. Ni soalan nombor 5, mitosis. Dengar tak? Dengar. Dengar. Soalan 5A. Figure 5 show a cell cycle and one of the state in mitosis. B. Ni lah, mitosis B. Lepas tu dia kata name the mitotic stage shown in B. Shade the area on the cell cycle, the state represented by B in figure 5. Jawapan dia anaphase. Lepas tu dia suruh shade the area. So area dia kat sini. Lepas G tu kan prophase, metaphase, lepas tu anaphase. So anaphase kat sini. State the chromosomal behavior shown in B. Sister chromatic separate and move toward the opposite pole of cell. Tu soalan nombor 3. Give one important event that occur during S phase in the cell cycle. S ni DNA is replicated. Lepas tu soalan nombor 4 ni. A cat has 38 chromosome in its somatic cell. How many chromosomes are inherited from the female parents? 19 chromosome because somatic cell is diploid, while gamete cell is haploid. To ensure that the zygote produced by the fusion of gamete contain the same number of chromosomes as the parental cell. Faham tak? Faham, bagus. Faham. Nak tengok yang tadi punya jawapan. Nak tengok tadi? Najah kan kalau buat sister chromatic separated tu je tak boleh ke kena move to the Tak, dia opposite? salah satu sebenarnya. Boleh ambil ni ataupun ambil yang belakang ni. Move toward tu boleh, yang ni boleh. Oh, okay. Terima kasih. Okay, sama. Dah Terima kasih. Sekejap, belum. Jangan lagi. Rumah aku Okay, ini nombor 8 yang mitosis punya. Okay, yang A, Sofia jawab metafasa.
stages metafasa. Lepas tu yang B ni jawab anafasa. Yang C ni siapa tahu? Sebab tak nampak C. Siapa nampak C? Rasa C tu memang Tak ada tak kot. Tak Sebab dia ada. dua Dia markah memang je. tak ada. Dia ada Kan? 2 markah je. So abaikan je. Okay, next. Nombor 2 kita soalan dia ada kata describe briefly the chromosomal behavior for A. Kan kita tahu A ni proses metafasa. So kita boleh jawab kromosom dia line up at the metaphase plate. Maksudnya kromosom dia line up kat tengah-tengah ni lah. Kromosom continue to condense ni tengok internet je, tak sure lah betul ke tak. Okay. Lepas tu soalan nombor 3 pula, dia tanya how many chromosome that each daughter cell of of B cell has when cell division completed. Sofia jawab 23 pairs of diploid cells. 23 pairs sebab kalau sekejap, betul kah? Tak sure. Kalau yang tahu diploid sebab mitosis dia tak boleh haploid kan, dia boleh diploid je. 23 pairs ni tak ingat lah. Sebab 23 tambah 23 jadi 46 kromosom kan. Siapa tahu? Tak tahu. Orang lain jawab apa? Betul-betul. Sekejap 23 pairs ke 46? Saya jawab 23 pairs. 23 pairs kan? Okay. 3. Okay, next kita namekan organel yang ada dekat sel ni tapi tak ada dekat plant cell. Pembahagian plant cell. Sampai jawab lysosom. Okay, next. Salah. Tu atas tadi pun nak tengok soalan 3. Oh my god. Sebab dia kata kat each daughter cell kan? Bukan 2 Each daughter cell. Naja nak tanya Tu boleh? tak tahu. Apa? Tanya apa? Kan kalau dia bagi gambar tu kan, kita kena ikut gambar ke ikut umum? Sebab yang tu salah je confuse. ikut gambar kan? Tak tahu. Amy jawab ikut gambar. Dapat 2. Dapat 2 So jawapan dia 2 lah Tapi kan? tak tahulah, tapi tak tahu. Tunggu madam kasih itulah. Kita tanya madam ke? Madam, kita tak tahu madam sampai dulu. Oh, madam tak sure yang masuk. Okay, Kak Ivy dululah. Okay. Okay, lysosom ni betul ke? Orang lain jawab apa? Centriole. Centriole. Salah ni. Okay. Centriole. Okay, pasal kasih tu importance of mitosis. First, dia untuk asexual reproduction. Lepas tu second, mitosis ni important untuk nak repair damage cell lah. Jadi dia nak baiki tisu yang dah mati, sel-sel yang dah mati, yang dah rosak. Lepas tu satu lagi dia nak buat reproduction asexual lah. Okay, kemudian soalan C pula. Macam mana how cytokinesis in plant cell differs from animal cell? Ni jawab kalau kat implant cell walls from between the daughter cell ni tak complete. Implant cell walls form a cell plate between the daughter cells. Ni ada cell plate. But in animal cells, cytokinesis is done by forming cleavage furrows. Faham tak? Ke ada yang macam tu? Ni dia tinggal cell plate. Ada cell plate. Okay, lepas tu yang D last sekali. Exposure to specific chemical can cause abnormalities during cell division. Predict the ploidy number of the daughter cell if spindle fibers fail to form during meiosis tu. Apa jadi yang dibaca lah
apa yang saya baca, kalau kat meiosis 2 spindle fibers fail, dia nak fail untuk form, nanti dia punya sel tu akan clump together tau, dia akan melekat. So Sofia jawab satu daughter cell je sebab dia clump together, tapi ni pun tak sure. Lepas tu yang kedua ni, what happen if cytokinesis fails to occur during mitosis in a normal somatic cell? Sofia jawab, there will be cells with 2 nucleus. Sebab cytokinesis kan apa function dia? Dia nak separatekan nucleus kan. Sebab itulah dia orang buat cleavage forest, sebab itulah dia orang buat cell plate kalau dekat plant cell, kalau kat animal cell dia buat cleavage forest. So kalau dia tak, cytokinesis tu tak jadi, maksudnya dia tak boleh pisahkan lah, nukleus tu tak dipisahkan. So akan ada 2 nukleus. Okay, faham tak? Faham. Okay, dah. Okay, stop sharing Ada apa kata dia? Ada apa-apa nak bantah? Ada macam salah-salah ke lain tu ke? Yang tadi tu je lah kan yang kita Ni kat Ivy tadi. Okay, stop sharing Done. Okay. Thank you Sofia. Thank you. So, meiosis, patient number 1. Apa? Kita tengok. Farhana. Ya, okey, jap. Meiosis nombor 1, nampak kan? Tak nampak. Nampak. Zoom sikit. Okay, nampak? Okay, Zoom lagi. zoom lagi. Okay. Okay? Dah. Okay, dah. Okay. So dia tanya what type of cell division represent in diagram A. So this is meiosis sebab kita boleh nampak ada crossing over berlaku. Nampak tu? Ada crossing over, so dia akan jadi meiosis. So apa dia punya phase masa dekat diagram A ni? Ini ialah prophase sebab dia belum jadi apa-apa. Kalau macam dekat phase plate dia ada jadi metaphase kalau ataupun anaphase, tapi sebab dia belum apa-apa, dia baru nak crossing over, dia akan jadi prophase. Dengar tak? Dengar. Hi, I'm back. Tadi sekat ke? Saya dah selesai audit Alhamdulillah. Okay, saya sampai ni Farhana tengah bentang Farhana, stay at the diagram. Okay. Okay, saya datang-datang saya terus ternampak. Alright, untuk A2, state the phase of the cell division shown in diagram A. Jadi kalau awak jawab Profesor 1, salah tu sayang. Metaphase. Sebab dia dah, sebab dia dah align at metaphase plate dekat tengah-tengah kan? Itu dah metaphase. Dia dah metaphase 1. Okay. So pertama alignment of the chromosome, the bivalent kan? The bivalent dekat tengah-tengah. Yang kedua dah ada spindle fiber tu dia dah lengkap terbentuk. Okay. Ketiga centrosome tu dah dekat opposite poles. Nampak tak? Ada 3 benda kat situ. Sebabnya kalau prophase, centrosome tu sama ada dia baru nak bergerak ataupun dia belum lengkap lah, pembentukan spindle fiber belum lengkap. Okay? Okay. Semua faham? Okay. Faham Madam. Alright. Okay, Alhamdulillah. Sebab kita kena ingat juga dalam metafasa 1, memang kita nampak macam dia masih crossing over. Sebenarnya dia masih attach at the chiasma point. Dia masih attach. Selepas tu yang dia akan terpisah. Masa anafasa 1. Okay, continue Farhana. Yang A3 ke dah sudah? Lepas tu, belum. Lepas tu organ dekat phase A ni kita boleh jumpa kalau dekat animal cell, kita boleh jumpa dekat sperm and ovary, dekat germ cell. Kalau untuk plant pula kita boleh jumpa dekat anther.
Ada yang lain ada apa-apa nak komen? Kawan-kawan? Do you agree? Sperm is an organ or sperm is type of cell? Cell. Itulah awak ni tak bersah. Jadi testis jadi dia tanya name organ, satu je pun dah cukup. Occur in animal and plant. In animal, ovary or testis. In plant, you can give enter as the answer. Madam, Hmm. nak tanya. Ya boleh. Kalau contoh kita buat sperm tu dah salah kan, tapi kita ada ovary. So, benda tu betul ke salah juga? Okay, this is a very tricky question lah sebab sometimes during invigilation masa kita masa marking ni there would be some examiners that would be very strict and they would stand by to give you wrong because you give wrong and correct answer because you do not know which one is correct, which one is wrong. It may seem that way. Jadi sebab tu bahaya. Name the organ, kita letak satu je. Okay, selamat. Sebab not necessarily bila kita letak banyak, ada yang betul, ada yang salah, kita akan dapat markah tu. Okay, guys, boleh faham ke? Boleh. Faham. Okay, teruskan Farhana. Okay, lepas tu dia tanya apa cell division dekat diagram B. So, patutnya mitosis. Tapi kalau dia tak state of phase baru metaphase. Sebab dia tak ada crossing over yang berlaku. So, dia mitosis. Okay. Setuju tak? Setuju tak kawan-kawan? Ya, losing ke saya yang benda putus-putus suara Farhana. Sorry. Setuju, madam. Betul, setuju. Saya pun setuju sebab state the phase. Kalau state the type of cell division, jawapan dia mungkin mitosis lah. Tapi sebab dia minta phase, kita bagi exactly metaphase. Okay, good. Okay. Lepas tu sambung, dia tanya how many chromosome kalau dekat cell division B. Sebab tadi kita tahu dia mitosis. So dia 94. Ni saya lupa nak tukar semalam. 94. Betul. Betul kan? Jawapan dia 4, betul tak? Betul. Sebab division B tu tadi, division B tu adalah mitosis. Jadi sepatutnya number of chromosome tak berubah. Kalau siapa yang jawab 2, so dia terlepas pandang, dia dalam fikiran dia B tu adalah meiosis, jadi salah. Okay? Jadi jawapan dia adalah 4. Okay, good Farhana. Continue. Okay, lepas tu dia suruh define apa itu bivalent and chiasmata. So lepas tu, so kita state je meaning dia. So bivalent is a pair of homologous chromosome which undergoes synapsis. Okay, betul. Lepas tu, chiasmata is the region of crossing over that occur during prophase 1 between non-sister chromatids. Ni saya ambil dalam nota. Betul. Cuma kalau ni chiasma, the regions of crossing over between non-sister chromatid pun dah boleh. Dia tak perlu during prophase 1. Kita nak tanya chiasma itu yang wajib, mesti ada non-sister chromatid tu wajib. Okay. Lepas tu, how do animal and plant cell differ in the way they divide through mitosis? Sebab diorang buat during cytokinesis. Because they undergo the mitotic cell division and daughter cells form during cytokinesis. Okay. Yang ni, kalau soalan macam ni, sebenarnya dengan kalau saya rephrase balik soalan ni, sama dengan bila soalan tanya differentiate animals and plant cell division. Ataupun dia nak tanya apa perbezaan pembahagian sel dalam sel haiwan dan pembahagian sel dalam
sel tumbuhan. Jadi yang berbezanya dekat mana? Pada cytokinesis. Kan itu yang paling nyata perbezaan dia. Jadi jawapan awak ni, they undergo mitotic cell division. Okay, tak menjawab soalan. And form daughter cells during cytokinesis. Pun masih tak menjawab soalan. Jadi apa perbezaan dia? Sebab dua-dua pun form daughter cells during cytokinesis kan. So elaboration should be about the cytokinesis. In plant cells, in animal cells, cytokinesis occurs. Macam mana? From cleavage furrow. By forming cleavage furrow. In plant cell, cytokinesis occurs by forming cell plate. Okay, itu perbezaan dia lah. Itulah jawapan dia. Okay, Farhana, good. Apa? Next. Okay, so last differentiate Cik between Farhana. mitosis and meiosis. So saya buat, kalau mitosis involve one cell division je, untuk meiosis dia undergo two cell division. So dia ada Boleh and boleh terima tak tu kawan-kawan? Ni kalau contoh jawapan lain. Bagusnya. Alright, untuk jawapan tu memang saya setuju. Ada satu pembahagian dengan dua pembahagian. Alright, lagi satu kita boleh bezakan dari segi apa? Awak dah? Dah ada kat dalam ni lupa pula si Farhana dah tunjukkan ni. Dari segi bilangan daughter cells, daughter cells. Okay, good. Needless to say lah, saya dah tak perlu explain lagi. Ada soalan nak tanya sebelum Farhana stop sharing screen? Tak ada. Okay, boleh sambung. Seterusnya soalan ni, dia soalan berapa ni? Pun tanya. Nombor 1, meiosis. Okay, jap. Tadi ada soalan satu kat nombor 8 mitosis. Nombor 8 mitosis. Oh, nombor 8. Mana gambar dia? Jap. Okay, mana ni? Yang A. Yang mana satu? Yang ni, yang A3. A3. How many chromosome that each daughter cell of B cell has when cell division completed? Madam, yang atas tu dia minta stage kan? Betul. Tak apalah. Betul. Betul kot. Okay, tengok main question. Shows chromosomal behavior at different stages of cell division in an organism. Jadi A in an organism, maknanya organisma itu mempunyai bilangan kromosom yang sama pada semua sel dia, tetapi 2A dengan B ni mengalami cell division yang berbeza. Jadi A different stages Jadi A adalah mitosis, B adalah meiosis. Sebab dia jadi separuh. B ni akan jadi in the end daughter cell will have 2. Kalau A, daughter cell akan ada 4. So our assumption, we can make an assumption that the diploid number of this cell is 4. Untuk sel B? Both for this organism. A dengan B berada dalam organisma yang sama. Tetapi A berada pada organ yang berbeza dengan B. Jadi they undergo different kind of cell division. Faham tak? Faham jadi sebabnya A ni dia metaphase. Metaphase sama ada metaphase ataupun metaphase 2 kan. Kalau metaphase 2, kromosom number dia 8. Kalau 8, apa? Tapi ini mitosis. Yelah. Itu saya nak kata, kalau awak kata A tu metaphase 2, maknanya kromosom number asal dia 8. Kalau 8, takkan B ni jadi separuh dan separuh lagi. So, tak logik. Jadi dia punya bilangan kromosom 4, daughter cell 2, macam tu. Oleh itu, untuk soalan A1, jawapan A. Kenapa ada C tu? Oh, C memang tak ada lah. Tak ada C. Stages
A metaphase, B it should be anaphase 2 lah. Anaphase 2. Alright. B should be anaphase 2. Sebab bilangan kromosom dah jadi separuh. Okay, boleh faham yang lain-lain? Boleh madam. Okay. Jadi untuk soalan yang awak tanya tadi, ni nombor 3 ni, yang nombor 3, A3 tu. Oi. Terlajak. Okay, yang 3 tu, how many chromosome that each daughter cell, refer to the diagram, not your chromosome. The diagram, the number of chromosome in the cell in the figure 8. Faham tak? Bukan 23 lah. Kedua. Lagipun kalau awak jawab 23 pair, itu bukan number of chromosome. Itu pair. So kalau kita ada 23 pair, berapa nombor kromosom kita? 46. So untuk jawapan B, how many chromosome that each daughter cell of B cell has when cell division completed? It should be 2 sebab kita nampak kat gambar tu kromosom terpisah dia punya sister chromatid. Okay. Thank you madam. Saya stop share. Madam, yang soalan last kali dia tanya ploidy number. Ploidy number tu apa madam? Mana ploidy number? Ploidy number sama ada haploid, diploid. Haploid, diploid. Saya tak tulis. Yang mana salah soalannya? Yang ni predict the ploidy number of the daughter cells if. Okay, ni jawapan awak. Kita tengok predict the ploidy number of the daughter cells if spindle fiber fail to form during meiosis 2. Ingat tak saya dalam kelas saya ditanya, kalau gagal berlaku cytokinesis, apa yang akan berlaku? Dia akan clump together kan? Dia akan, kromosom number akan jadi double up. Okay, contohnya sebab dia ada different stages. Kalau mitosis, gagal cytokinesis, sebab mitosis sepatutnya kalau kromosom ada 4, di akhir daughter cell akan jadi 4 juga, betul? Betul tak? Tapi kalau gagal cytokinesis, maknanya kromosom yang dah terpisah, yang sister chromatid terpisah tadi, dia akan jadi, each akan jadi kromosom, individual kromosom. So 4 dia akan jadi 4 campur 4. So akan jadi 8. Dia akan jadi tetraploid lah. 2N campur 2N. Awak tak faham Faham tak? Madam present lah. Okay. Awak berarti saya present Okay. Sekejap saya cari pen saya jap. Okay, untuk present ni kita kena tengok lukisan sikit lah. Awak kena faham konsep ploidy. Ploidy number tu haploid, diploid. Jap. Saya present. Okay, let's look at here. Okay, ploidy number. Kalau ploidy number, kita ada satu set, kita panggil dia haploid. Kita akan mula dengan gamet, satu set lah, satu set gamet Okay, ni gamet, dia ada satu set saja. Jadi ploidy number dia haploid. Manakala bila fertilization, when fertilization occurs, the sperm fertilizes the egg. So the egg also has haploid. So when they fertilized, dia dah jadi N plus N, dia jadi diploid. So kalau ada N campur dengan N, dia akan jadi triploid. So number dia akan berterusan. Kalau tambah lagi 4N, kita panggil dia tetraploid. Macam mana boleh berlaku ni? Contohnya kita ada
2N. Ini sel yang biasa somatic cell. So somatic cells undergo mitosis. So after mitosis, the daughter cell should have the same chromosome number as the parent cell kan? Betul tak? Betul. Jadi masih lagi diploid. Okay? Alright. Sekarang kita tengok, ingat balik stage dalam anaphase. Kalau dua diploid adalah 4 kromosom, jadi sepatutnya masa anaphase akan berlaku okay, ni anaphase okay. Ni kan dia akan jadi macam berganda sekejap sebab setiap satu kromatid ni dikira sebagai satu kromosom. Ingat lagi tak? Betul tak? Okay, ini semua ni diploid lah ni, diploid. Sekarang ni sepatutnya cytokinesis occurs by way of cleavage furrow which should divide these two sets of these sets of chromosome. Jadi sepatutnya satu daughter cell akan dapat kromosom apa ni? Oh, into shape. Dapat 4. Jadi kromosom number kekal diploid. Now imagine if cytokinesis does not occur and they do not divide, the cell is not divided, cytoplasm dia tidak terbahagi. Tak terbahagi. Jadi sel yang akan muncul dia akan jadi dia bila awak dah F1, dia punya offspring awak tu, genotype dia akan dia mesti F2 sebab F1 ni adalah generasi F1. This is the first generation. So ini adalah 2N, ni adalah 2N, tahu tak? Jadi berapa N tu? 4. So jawapan kalau saya tanya berapa ploidy number, awak boleh jawab 4N, 3N, 2N. Kalau kita tak tahu 4N ni berapa ploid kan? Sebab ini adalah diploid. 3 triploid. 4N tetraploid. Ini contoh ni. So can you imagine for the rest for the next question. Kita tengok next question dia tanya, alamak saya buka jap. Chapter 3. Soalan mitosis nombor 8 Mitosis nombor berapa sayang? Nombor 8 Nombor 8 ni. Ni. Exposure to specific chemical can cause abnormalities during cell division. Predict the ploidy number of the daughter cell if spindle fiber fail to form during meiosis 2. Macam yang saya lukis tadi lah. Ini saya lukis mitosis. Meiosis 2 almost similar to mitosis. Bezanya kalau dia tadi bermula soalan tadi berapa ni? 4 okey. So 4. Jadi kalau sepatutnya meiosis 1 selesai meiosis, setiap daughter cell dia ada 2 kromosom saja kan? Benda ni bukan matematik tau. Benda ni bukan matematik ni. F1 kali F1 ni bukan matematik. Awak jadi F2. Apa yang selepas meiosis 1 sepatutnya ini
dia dah jadi haploid dah. Ni haploid, ni haploid. Kemudian bila dia continue, when it continue to divide second meiotic division, dia, salah. Patutnya 4 lah. Sorry, bukan 4. Patutnya sister kromatik masih ada. Okay, jadi at the end, sampai menjelang kepada anaphase 2, okay, anaphase 2, sepatutnya dia dah pisahkan sister kromatik. Sama juga macam ni. Okay, nampak tak? Bila sepatutnya cytokinesis, dia akan pisahkan ni, kita akan dapat setiap satu sel anak akan ada 2 kromosom. Tapi sebabkan tidak berlaku, tak terbentuk spindle fiber ni, jadi spindle fiber tak terbentuk, maka kromosom tak boleh bergerak ke kutub bertentangan. Jadi walaupun they align at metaphase plate, masa metaphase, ataupun dia mungkin tak align at metaphase plate at all. Kan, dia mungkin tak align at metaphase plate at all sebab spindle fiber tak terbentuk. Jadi bila spindle fiber tak terbentuk, tak ada yang akan menarik ni ke kutub bertentangan. Tapi sebab centromere tetap akan boleh terpisah, jadi dia akan ada pemisahan centromer menyebabkan sister kromatik terpisah. But the sister kromatik will not be pulled towards opposite pole. Ni tak berlaku. Jadi bila tak berlaku penarikan ini, sekarang awak nampak berapa bilangan kromosom dalam sel anak tu? Berapa? Sepatutnya dia jadi 2 kan tadi? Ia bermula dengan 2 kan tadi kan? Tapi sekarang dia dah jadi berapa? 1, 2, 3, 4. So daripada N sepatutnya N dia dah jadi 2N. Kembali kepada nombor parent cell dia sebab spindle fiber tak terbentuk. Ada faham? Boleh faham tak? Sebab tu jawapan dia kat sini, dia akan jadi diploid balik lah. Masa meiosis 2, spindle fiber fail to form, tak berjaya terbentuk. Tetapi masa kromosom tu, centromer dia terpisah. Jadi dia akan ada 2. Kalau centromer dia tak terpisah pun, bilangan kromatik dia tetap akan sama. At one point dia akan jadi, centromer akan terpisah juga. Sebab dia akan jadi 1, 2. Asalnya ni dikira sebagai 1. Bila centromer terpisah, it will separate the sister chromatid, but sister chromatid will not move towards opposite pole. Jadi bila sister chromatid yang terpisah ni, separated sister chromatid cannot move towards opposite pole, cytokinesis tak berlaku, maka sel akan kekal mempunyai kromosom yang sama tersebut. Jadi dia bilangan dia akan jadi masih kekal, akan jadi 4, maknanya diploid semula. Untuk yang D2, cytokinesis fail to occur during mitosis in a normal somatic cell. Sebab tadi meiosis 2 it involve meiosis. Jadi kena ingat meiosis 1 dia dah separuh. Tapi bila dia meiosis 2 yang bermasalah, tak boleh terpisah, maka dia telah menyebabkan bilangan yang separuh tadi jadi ganda balik. Okay, it is about fail to separate, kan? Jadi kalau untuk D2, sebabkan tiada cytokinesis tetapi karyokinesis occurs, sama macam yang saya lukis tadi, sepatutnya 4 macam ni kan? Sepatutnya 4. Sepatutnya sister kromatik ni terpisah ke sini, terpisah ke sini. Okey, berlaku katalah berlaku penarikan oleh spindle fiber. Okey, dah tertarik. Sama juga yang selebihnya,
Tapi tak terbentuk. Jadi dia akan jadi berapa ni? 1, 2, berapa? Tolong kira. 8. So bila 8, asalnya 4. 4 ni kalau kromosom 4 dia sama dengan 2N. So bila 8 dia seolah-olah 2N kali 2 kan? Jadi 4N. Sebab tu jawapan dia 4N. Okay, kenapa diploid? Kenapa diploid? Oh, patutnya tetraploid lah. Kalau diploid mungkin sebab apa tahu? Sekejaplah, nanti saya cek balik lah. Saya rasa ni ada kesilapan jawapan ni. Okay, tapi 4N lah. Nanti saya cek balik. Kalau tak silap saya, dia anggap sebagai diploid sebab tu sebagai individu baru. Individu baru dia dah jadi kepada 8 sama dengan diploid. Diploid sama dengan 8. Dia dah individu baru. So tapi tak boleh ambil kira lah ni. Nanti dulu. Saya akan confirmkan dengan ahli unit saya. Cuma jawapan 4N ni memang betul. Dia akan jadi 4N. Sepatutnya 4N nama dia tetraploid. Okay? Ada soalan tak? Hello? Tak ada? Faham ke? Faham. Alright. So saya stop presenting dulu. Sambung soalan last Okay, untuk yang nombor 4 ni, figure 4 show the behavior of chromosome during one stage in a cell division. So yang ni dia punya gambar tu. So name A, B and C. A is centromer, B is chiasma, C is homologous chromosome. Lepas tu yang B tu is the type and the stage of cell division in figure 4. So type of cell division, meiosis, is for phase 1. C, explain what happened to the chromosome in figure 4. So, pertama sekali, homologous chromosome pair up during synapsis. Each pair called bivalence. Crossing over occur and the placed chromosome, yang ni ada tinggal sikit dia. When crossing over happens is chiasma. So, apa ini? Alamak. Sekejap madam. Ada yang tertinggal ke? Dah ada putar balik gambar dia. Barulah tulis not 1 to 1 ratio. Itu. Maksudnya bukan tak payahlah tulis ayat panjang ni. Tahu tak maksud? So yang ni D give two important of the process that occur at structure B. One, production of new combination of genes. Improve the varieties of plant and animal. Improve varieties of plants and animal. Production of new combination of genes. Varieties of plants and animal. Okay? Ada pandangan? Komen kawan-kawan. Ke saya ada je terus awak jadi takut ke malu ke apa? Untuk soalan yang pertama, 4A. Rasa tak ada masalah semua betul kan? Tunjuk balik gambar awak. Betul. Macam tu.
Okay, centroma. B is chiasma. Okay, betul. C ialah homologous chromosome. Okay, ada jawapan lain tak selain homologous chromosome yang boleh kita bagi? Bivalent. Bivalent, good. Boleh diterima Bivalent boleh diterima. Tetrad pun boleh diterima. Right? Next, ke bawah, state the type and type of cell division, meiosis, betul. Stage of cell division, prophase 1. Jadi nak tanya apa-apa? Yang ni semua dapat jawapan yang sama ah? Sama. Okay, explain what happened to the chromosome in figure 4. Jadi dia sebenarnya bila dia tanya what happens, kita explain dari segi behavior of chromosome sebab dia tanya what happened to the chromosome. So homologous chromosome undergo synapsis ataupun pair up during synapsis. 3 markah Jawab, each pair is called bivalent. Kita terus kepada crossing over lah. Crossing over. Yang crossing over betul. Each pair called bivalent ni itu penerangan saja. Itu bukannya apa yang berlaku. It's not what happened. It's only explanation of terms. Jadi kat situ tak boleh ada markah lah kat situ. What happened next? Kan crossing over, after crossing over what happened? Exchange of genetic material. Exchange of genetic materials. Crossing over tu exchange lah. Jadi dia akan kata what happened during exchange tu? The segment of chiasma break off and recombine. Segment of chiasma break off and recombine. Tak apa, nanti saya bagi skema jawapan ni. Awak boleh tengok semula Jadi kat situ ada 2 markah daripada 3 markah Najatul. Okay, good job. Bagus. Penerangan awak punya ni jawapan tulisan pun semua jelas Next question, the last one. Khairunisa, soalan nombor 6. Khairunisa. Hello. Saya dah putus ke ni? Ada. Sebab senyap tumpah. Madam, Yes, Farisha. boleh tak bincang yang nombor 3 yang Aisyah present tadi? Yang mana satu ya? Yang graph. Graph. Yang graph tu madam. Habiskan dulu nombor 6. Habiskan nombor 6 dulu. Nombor 6 dulu. Settlekan nombor 6. Boleh tak? Khairunisa kan? Ya madam. Lagi. Silakan dia. Maaf lambat madam, time slow. Tak apalah, nak buat macam mana. Kenapa kosong? Tak jawab lagi ke? Ni jawapan dia. Oh, ada jawapan kat bawah tu. Right. Yang untuk A dia cakap identify structure label J, L dan M. Lepas tu yang untuk J saya jawab chromatids. Lepas tu L saya jawab centroma, dengan M saya jawab homologous chromosomes. Okay. Jap. Kita terus satu-satulah. Lepas awak bentang saya terus komen. Kawan-kawan, J tu non-sister chromatid atau chromatids? Non-sister. Non-sister. Sebab dia menunjuk ada dua kromatid dan kromatid itu kromatid yang daripada kromosom berbeza. Okay, kita ambil non-sister chromatids. Kalau dia tanya satu saja, kalau anak panah J tu satu saja, boleh jawab chromatids. Faham Okay, yang lain jawapan betul. Okay, terus B. Lepas tu dia tanya how many tetrads produced in figure 6. Saya jawab 2 tetrads sebab
tetrads satu tetrads bermakna 2 pair homologous chromosomes. Okay, betul. Good. Lepas tu untuk C dia suruh draw the next stage of cell division after the stage shown in figure 6. Yang figure 6 ni saya rasa prophase 1, jadi saya draw metaphase 1. Prophase 1, metaphase 1. Okay, betul. So, mana tulisan awak? Okay, good. Boleh. Pertama, jap. Lukisan awak tu, yang pertama, satu pasangan kromosom lebih besar daripada pasangan yang kedua. Sebab kita ikut kepada yang figure 6 tu kan, yang tadi kan. Kita ikut tu sebab dia ada satu pasangan besar, satu pasangan kecil. So, kita kena lukis macam tu. Okay, good. Next. Lepas tu dia tanya name the process that takes place at K. Give one significance of this process. Untuk K, saya rasa itu crossing over. Lepas tu dia punya kepentingan, saya cakap this process leads to the production of new combination of parents genes and provides basis of obtaining new varieties of species. Okay. Crossing over betul, one significance. Apa jawapan awak? Sekejap, saya tengok balik. Process leads to production of new combination of parents genes and provide basis for obtaining new varieties of species. Okay, apa jawapan yang simple dia? Genetic recombination. Okay, genetic variation, genetic recombination. Maknanya dia ada gabungan. Awak nak cakap tentang gabungan parents gene kan? Daripada ibu dengan bapa bergabung. So, new production of genetic ataupun leads to genetic recombination ataupun variety increase genetic variation. Bolehlah antara nak tulis genetic recombination ataupun genetic variation. Those are acceptable. Next. Lepas tu dia tanya what is the type of cell produced from this cell division. Saya jawab germ cells. Okay, produce. Dia bukan dia tanya di mana berlaku. Dia tanya apakah sel yang terhasil. Biasanya hasilnya apa? Apa yang terhasil? Germ cell adalah sel yang akan mengalami meiosis. Menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Testis menghasilkan apa? Ovary, ovum. Jadi gamet, dua-dua tu adalah gamet. So boleh jawab gamet, boleh jawab sperm, boleh jawab asalkan yang berkaitan dengan gamet lah. Tak boleh germ je lah. Tak boleh. Germ cell itu mengalami meiosis, hasilnya adalah gamet. Betul? Betul. Okay, madam. Alright, okay, good. Okay, back to question number 3. Thank you, Khairunisa. Good job. Tahniah. Soalan permintaan tadi nombor 3 kan? So saya share. Sama tadi meaning that they are still very near to each other, meaning the gamete is still even though nombor 3 mitosis ke? Yes, madam. This one. Apakah yang awak nak tahu pasal ni? So what's your question? Ask me. Madam, yang nombor part yang huruf Q tu, yang tu proses 1 ke? Q proses 1? Proses 1. Oh. Proses 1 mana boleh? Ini cell division. Ini adalah mitosis, bukannya meiosis. Madam, macam nak tahu the mitosis or meiosis? Okay, yang pertama awak tengok amount of DNA. Dia back to original number kan. Kalau meiosis dia akan jadi separuh kepada amount of DNA. Sebab there are no variation, ada variation of across the
Senyap. Kenapa? Tak ada awak ingat tak awak belajar mitosis? Beza antara mitosis dia punya, kalau kita belajar kromosom number, dia punya daughter cell akan jadi 2N juga. Tak ada apa-apa perubahan pada DNA content. Kalau meiosis, dia 2N kepada N. Okay. Kenapa boleh jadi separuh? Sebab kromosom tu sendiri adalah DNA. Faham tak? Kromosom tu adalah DNA. Jadi kalau diploidy number berubah menjadi separuh, of course lah DNA akan berubah menjadi separuh. Tapi ikut graf ini, dia punya DNA daripada 2X naik 4X, kemudian kembali kepada 2X. Kalau dia terus sini, dia akan jadi separuh daripada parents punya, barulah kita boleh panggil dia sebagai meiosis. Sebab ni dia back to the original number je. Sebab tu dia adalah mitosis, bukannya meiosis. Faham tak? Faham, Madam. Dah faham tak? Dah faham, Madam. Dah faham dah? Yang lain tak ada, itu je. So Q tu awak faham macam ni tau. Apakah proses dua yang menjadikan DNA, bilangan amount of DNA berganda menjadi 2 kali. Ayat saya. Menjadi 2 kali ganda amount asal. Proses apa? Yang menggandakan bilangan DNA. Proses apa? Synthesis of DNA kan, masa replication of DNA. Jadi starting from this point is the beginning of S phase. Masa interface lah. Okay, kat sini dah selesai S phase. Jadi akan bermula G2 seterusnya sampailah bilangan kromosom jadi asal balik. So kat sini kemungkinannya adalah end of cytokinesis. Betul tak? Oh, dia bukan mitotic phase je, Madam, yang kira. Ya, dia campur lah semua sebab ni adalah S phase. Jadi ni adalah interface. Mitotic kemungkinan antara Q dengan R ni, mitotic. Jadi end of cytokinesis ataupun telophase jugalah kan. Kalau mitotic division. Okay. Boleh faham? Faham, Madam. Sebab tu soalan ni dia tak tanya kat mana phase, metaphase semua. Sebab dia terlonggok di dalam satu. Ni semua ni mitotic lah ni. Sebab dia end kat sini. Kan interface kan memang dalam cell cycle, interface memang phase yang fasa yang paling panjang. Jadi ni mungkin G1, ni G2 dan mitotic. Ni kemudian G1 balik untuk sel daughter cell. Dah faham dah? Understand. Faham. Alhamdulillah. Okay, good. Baik. Alhamdulillah. Sebaik tanya. Bagusnya bertanya kan? Okay.